أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana diberkati kawasan sekelilingnya, untuk kami membuktikan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada pada permulaan di antara bulan-bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun termasuk di dalam bulan haram, iaitu bulan yang mana di antara bulan-bulan yang mendapat kemuliaan serta padanya ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang terkandung di dalamnya beberapa peristiwa yang besar, beberapa pensyariatan yang besar untuk kita ambil iktibar dan pengajaran. Di antara peristiwa yang besar yang berlaku di dalam bulan Rajab adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj, serta peristiwa pensyariatan yang maha agung, iaitu pensyariatan ibadat salat yang akan terus berkekalan sehingga ke hari akhirat. Dan di dalam bulan Rajab ini juga Allah Ta'ala, serta disebut di dalam berbagai riwayat hadis, menyatakan galakan serta kelebihan-kelebihan beramal. Kerana bulan Rajab adalah bulan untuk menyemai benih-benih ketaatan sebelum kita memasuki bulan Sya'ban serta bulan Ramadan, iaitu bulan untuk menuai pahala-pahala dan kebajikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini Allah Ta'ala mempersembahkan kepada kita satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa untuk menguji keimanan ataupun untuk mencabar keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di saat umat Islam masih lagi belum kuat. Umat Islam masih lagi dijajah serta diancam oleh golongan-golongan orang kafir. Sebab itu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala ingin mencabar hati-hati dan jiwa-jiwa orang beriman dengan perkhabaran, berita ataupun kisah yang khariqul adat, yang mencari adat. Maksudnya apa? Cerita yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku selepas mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengalami satu penderitaan jiwa selepas mana kewafatan dua tonggak utama di dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama, selepas mana kewafatan Abu Talib yang menjadi pelindung, menjadi pembenteng kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta tonggak yang kedua iaitu sumber ekonomi. Sumber ekonomi kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Bila mana kedua-dua tonggak utama dalam dakwah ini meninggal dunia, menyebabkan Nabi berasa sangat terkesan. Sangat terkesan apabila hilangnya Abu Talib, maka orang kafir Quraisy sudah berani untuk mengambil tindakan yang luar biasa terhadap Nabi. Kehilangan Khadijah menyebabkan orang kafir Quraisy telah berani untuk melakukan sekatan ekonomi terhadap orang Islam. Maka sebab itu tahun ini digelar sebagai Amul Huzni, sebagai tahun duka cita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan duka cita yang sangat luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan perasaan duka cita ini, dan ditunjukkan tanda-tanda linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mengikut pendapat ulama, Isra' dan Mi'raj di sana ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi yang mu'tabar, yang ijma' di kalangan ulama, bahawa Isra' dan Mi'raj itu adalah berlaku secara roh dan jasad. Bukan secara roh saja. Walaupun ada setengah pendapat menyatakan Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan secara roh, tetapi tuan-tuan jumhur ulama menyatakan bahawa Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan secara roh dan secara jasad. Maknanya roh dan jasad sekali merasai pengalaman ataupun satu dimensi yang luar biasa ini. Dan apabila kita melihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, walaupun peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengajaran dan iktibarnya adalah kepada kita keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka dipertontonkan ataupun diperlihatkan kepada kita dua watak. Dua watak utama di dalam menerima kisah Isra' dan Mi'raj. Sebab kisah Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, satu kisah yang mencari adab. Satu kisah yang kalau diceritakan pada zaman itu, satu kisah yang tidak masuk akal. Isra' maksudnya perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam tempoh hanya satu malam. Mi'raj maksudnya perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, iaitu perjalanan yang tiada makhluk dapat melaluinya. Perjalanan menaiki langit, langit pertama sehingga ke langit ketujuh, dan sehinggalah ke Sidratil Muntaha. Maka di sini kita nyatakan tadi, peristiwa ini untuk mencabar keimanan, untuk melihat sejauh mana keyakinan orang-orang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan melihat dua watak di dalam penerimaan pengkisahan Isra' dan Mi'raj ini. Watak yang pertama yang dimainkan adalah ketika mana peristiwa selepas mana Rasulullah balik daripada Isra' dan Mi'raj. Rasulullah pun memanggil orang Mekah dan kemudian bercerita berkenaan dengan pengalaman-pengalaman Nabi SAW. Pergi ke kota Baitul Maqdis, menceritakan bagaimana hebatnya Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas ni ada berapa pintu, ada berapa tiang. Nabi cerita.
Dan Nabi cerita pula Nabi naik ke langit, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu alaihimus salatu wassalam, bertemu dengan malaikat, melihat syurga dan neraka. Bila Nabi cerita gitu tuan-tuan, kebetulan Abu Jahal ada. Abu Jahal kata, Muhammad ni cakap ngarut dah ni. Kenapa cakap ngarut dah ni? Cakap ngepek dah ni, tak betul dah cakap ni. Nah, sebagaimana kita sedia maklum, pada peringkat awal apa yang tidak dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang pelipur lara, Nabi seorang tukang cerita, Nabi seorang ahli syair. Mana cakap dah tu. Kemudian Abu Jahal kata, wahai Muhammad, nak tak kalau aku panggil seluruh orang Mekah mari dengar cerita mengarut kamu ni, nak tak kata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, mujur baru. Nampak? Memang aku nak cerita ni. Maka panggil semua orang Mekah. Panggil semua orang Mekah berhimpun, dan kemudian Nabi pun cerita tentang pengalaman-pengalaman luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat bercerita itu, tiba-tiba di situ ada juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bila Abu Jahal nampak Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal panggil, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ta'ala, mari sini. Mari sini. Mari sini kejap. Nampak panggil, mari ta'ala. Abu Jahal kata, ya Abu Bakrin, atasma' qala sahibuk. Wahai Sayyidina Abu Bakar, dengar tak apa yang kawan kamu cerita? Iaitu Nabi Muhammad cerita ni. Cerita kisah-kisah dia pergi Baitul Maqdis, naik langit dan seumpamanya. Kamu dengar tak ni? Sayyidina Abu Bakar kata, qala maza? Apa yang dia kata? Abu Jahal kata, da'wahu yasra minal masjidil haram ila masjidil aqsa fi lailatin wahidah. Abu Jahal kata, Muhammad mendakwa bahawa dia berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa fi lailatin wahidah, pada satu malam ya. Kamu percaya ke? Kamu percaya ke? Nah, maknanya tuan-tuan, kalau pada masa itu satu perkara yang luar biasa lah. Nah, mana ada orang daripada perjalanan yang jauh, Mekah ke Palestin, 6,000 batu tuan-tuan, jauh lah. Maknanya pada adatnya pada masa tu tak ada lah orang boleh pergi balik hari. Bukan balik hari, balik malam tu. Macam kita orang pergi Mekah balik hari. Zaman dulu memang mustahil. Zaman dulu kalau orang pergi Mekah, nak pergi menunaikan haji, naik kapal laut tuan-tuan, 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Mana kalau orang dulu, orang zaman dulu pergi Mekah ibarat pergi tak kembali ya. Nampak tu zaman dulu lah. Tapi zaman ni tuan-tuan tak pelik orang pergi Mekah balik hari. Pagi dia sarapan pagi ataupun dia solat subuh di Masjid Abidin ni. Tengah hari duduk Australia, lunch di Australia. Nampak? Petang, malam, makan malam di London. Keesokan hari, molek ada pula di Masjid Abidin. Nampak? Ini zaman sekarang tak pelik lah. Jadi Abu Jahal kata, wahai Abu Bakar, dengar tak kawan kamu cerita apa tu? Ia kata Muhammad mendakwa bahawa dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam tempoh 1 malam saja. Kamu percaya ke? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, kalaulah yang bercakap itu Muhammad. Kalau yang bercakap itu Muhammad, kalau dia kata unta masuk dalam lubang jarum pun aku percaya. Nampak? Maka tuan-tuan, ini keyakinan luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Makna tuan-tuan, pada adatnya tuan-tuan, unta masuk dalam lubang jarum, boleh ke? Tak boleh ya. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq, iaitu yang sangat-sangat membenarkan. Walaupun perkara itu tidak nampak di mata, tidak dapat disentuh, tidak dapat dirasa,
Bahkan perkara itu tidak masuk akal sekalipun. Tapi inilah keimanan ataupun keyakinan luar biasa yang ada pada Sayyidina Abu Bakar dalam membenarkan Nabi SAW. Sebab itu saya sebut pada mukadimah tadi, bahawa peristiwa ini untuk mencabar keimanan orang beriman. Nak cabar keimanan orang beriman, setara mana beriman? Bukan orang kafir. Orang kafir memang taubat dia tak percaya. Tapi orang beriman nak meletakkan kebenaran, keyakinan itu melebihi segala-galanya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa sahaja yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, hendaklah kamu ambil, hendaklah kamu ikut. Maknanya apa? Kita terima sami'na wa ata'na, apa jua perintah daripada Allah Ta'ala tanpa ragu-ragu, tanpa soal jawab. Maka tuan-tuan, ini watak yang pertama yang ditonjolkan dalam peristiwa ini, bahawa watak yang sangat membenarkan Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan watak yang kedua tuan-tuan, watak Abu Jahal. Dan watak Abu Jahal ini adalah watak mempersendakan ataupun memperlekehkan, memperkecilkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi khabar apa? Pakai jubah gitu je. Dan tuan-tuan nak khabar bahawa kedua-dua watak ini, watak yang membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala, watak yang memperkecil, menghinakan agama Allah Taala, akan ada pada setiap zaman dan setiap masa. Ada semua tuan-tuan. Walaupun telah berlalunya individu-individu tersebut. Walaupun nama-nama tersebut, nama Abu Jahal telah meninggal dunia, nama Abu Bakar telah meninggal dunia, tapi watak-watak ini akan ada pada sepanjang zaman. Akan ada pada sepanjang zaman. Nak memberi pengajaran kepada kita supaya kita diberi hidayah dan taufik dalam memilih mana yang benar dan mana yang salah. Manakah yang hak, manakah yang batil. Maka ini pengajaran yang pertama daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Sebagaimana kita sedia maklum, peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan agung Nabi SAW, perjalanan rohani, perjalanan penyucian jiwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mencapai darjat yang tertinggi, bertemu dengan hadrat Allah Ta'ala. Sebab itu sebelum berlakunya peristiwa Isra', peristiwa Isra' ini berlaku selepas daripada waktu Isya'. Selepas daripada waktu Isya', Nabi Muhammad SAW beriktikaf di Masjidil Haram berhampiran dengan Kaabah. Saat iktikaf itu tiba-tiba datang malaikat Jibril, malaikat Mikail, serta malaikat-malaikat lain yang tidak dikenali. Ini disebut dalam kitab sirah. Datang dan kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan kemudian malaikat Jibril, Mikail dan malaikat-malaikat yang lain membaringkan Nabi SAW. Dan seterusnya membelah dada Nabi SAW. Mengikut satu riwayat, bahawa dada Nabi SAW dibelah sebanyak 3 kali. Ada riwayat menyatakan 2 kali. Kali yang pertama, dada Nabi dibelah ketika mana sewaktu Nabi SAW semasa kecil di dalam pemeliharaan Halimah
Halimah As-Sa'diyah. Ketika mana Halimah bawa Nabi balik kampung di perkampungan Bani Sa'ad. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kita tengok dibawa balik membesar di kampung. Sebab environment kampung ni environment yang baik. Environment yang sesuai untuk pembesaran anak-anak. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok dulu-dulu anak-anak kampung dia kuat, cergas. Biasa je manjat pokoknya boleh ada. Boleh koyoknya boleh. Ni suruh anak kita koyoknya tuan-tuan. Nampak? Tapi ni ada alat mudah letak sereh gitu. Dulu koyoknya dengan tu. Hak apa? Hak tinggi tu. Letak tanya anak lah ni. Koyoknya. Tak ramai rasa boleh. Panjat pokok. Dulu anak kampung biasa panjat pokok rambutan, panjat pokok pelang. Ni nak panjat pokok belum tentu boleh. Nampak mana environment kampung, environment yang sesuai untuk pembesaran, dan Nabi membesar di situ di kampung Bani Sa'ad. Dan di situlah kali yang pertama baginda sallallahu alaihi wasallam berada baginda dibelah dan dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada umur 40 tahun. Itu kali yang kedua. Dan kali yang ketiga, ketika mana sebelum perjalanan Isra disucikan hati-hati Nabi. Mengikut riwayat, malaikat membawa bekas daripada emas dan kemudian diisikan air Zam-Zam dan disucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pengajaran di sini? Pengajaran di sini bahawa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antara prasyarat nak menghadap Allah Taala ni tuan-tuan, hati mesti bersih. Mesti bersih. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Poin dia situ apa? Poin dia hanya orang yang hati yang sejahtera. Apa maksud hati sejahtera? Masuk qalbun salim. Yang pertama, qalbun salim ni maksudnya sejahtera daripada dosa-dosa dan penyakit hati. Tuan-tuan, maknanya ahli syurga mesti tidak ada penyakit hati. Sebab tu tuan-tuan, salah satu ilmu yang wajib kita belajar adalah ilmu tasawuf. Ilmu penyucian jiwa. Ilmu akhlak. Ilmu nak buang semua penyakit-penyakit hati yang ada. Sebab tu tuan-tuan, ahli syurga kalau kita baca dalam hadis, ahli syurga ni tidak ada penyakit hati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca hadis dah, ahli syurga, ada di kalangan ahli syurga yang diberi bidadari 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Mana ramai. Tapi tuan-tuan, adakah di kalangan mereka cemburu ataupun isteri-isteri kita? Kalaulah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, isteri kita masuk syurga bersama, pula tuan-tuan, isteri pula bukan sedepak tu. Nampak? Adakah cemburu? Jawapannya tak cemburu. Walaupun kita ada isteri dan pada diri kita ni ada bidadari yang ramai, adakah isteri kita cemburu? Jawapannya tidak cemburu. Sebab ahli syurga ni dia sudah tidak ada penyakit hati. Kalau di atas dunia ni tuan-tuan, penyakit hati ada semua. Walaupun apa jua keadaan. Sebab tu kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu penyucian jiwa, penyakit daripada penyakit cemburu, hasad, dengki, ujub, takabur, sum'ah. Benda ni kena belajar belaka untuk menghilangkan. Bahkan tuan-tuan, perkara ini walaupun tabi'i ada.
Sifat ini tabii ada, tak boleh buang. Tapi kita diajar bagaimana cara untuk menguruskan emosi dan perasaan ini. Tuan-tuan, isteri Nabi pun tuan-tuan ada perasaan cemburu. Nak bukan tak ada perasaan cemburu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu dengan madu dia Safiyah. Ini disebut dalam hadis. Aisyah tuan-tuan, sebagaimana kita sedia maklum, Aisyah ni isteri Nabi di kalangan anak dara. Hak lain semua janda-janda belaka, Aisyah ya anak dara seorang. Tapi Aisyah ni cemburu dengan seorang madu dia. Iaitu siapa? Safiyah. Safiyah binti Huyai binti Akhtar. Sebab apa cemburu tuan-tuan? Sebab Safiyah ni orang comel. Disebut dalam hadis, Safiyah ni adalah anak pemimpin kafir, iaitu Huyai binti Akhtar. Yang mana ketika mana dalam peperangan tentera Islam berjaya menewaskan tentera kafir. Dan Safiyah ni ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Nah, bila dijadikan tawanan perang, maka sahabat pun berfikir. Sahabat mesyuarat nak buat apa dengan Safiyah ni. Akhirnya Safiyah ni dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun berkahwin dengan Safiyah. Safiyah ni tuan-tuan, moga dia orang barat. Nah, orang barat kita kata orang putih lah. Orang putih ni tuan-tuan mata biru. Comel. Lepas tu Safiyah ni pula dia kecil tuan-tuan. Maknanya kecil pendek gitu. Orang puang ni kalau dia kecil dia comel. Orang puang kalau dia kecil dia comel. Orang puang kalau dia besar ataupun dia tinggi tak comel. Orang puang ni dia kalau comel-comel nampak cute-cute gitu. Nampak. Jadi Safiyah ni kecil. Jadi comel. Jadi Aisyah memari dalam hati ada rasa cemburu. Sehinggalah Aisyah kata kepada Safiyah, Safiyah ni ketok. Safiyah ni pendek. Nampak. Safiyah ni pendek. Maknanya kata-kata yang menyebabkan Safiyah berasa hati. Safiyah berasa hati. Dia orang kecil ni tuan, orang pendek nyusah orang. Nak ambil barang payah apa semua. Jadi Aisyah kata Safiyah ni pendek. Menyebabkan Safiyah berasa hati. Sebab tu tuan-tuan, kata-kata ni kena jaga-jaga. Mungkin kadang-kadang pada kita, kata-kata kita ni nak bergurau je. Nak cakap. Tapi disebut dalam kitab tuan-tuan Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Somad sebut apa? Kata-kata ni ibarat mata pedang. Kalau dia terhiris, kalau kita kena pedang, pisah, kalau kena tuan-tuan luka itu sembuh. Seminggu dua sembuh takut balik. Tapi luka sebab kata-kata, ni tuan-tuan kesan dia lama. Makna kesan lama. Sebab tu kalau kita nak cakap dengan orang, perhatikan supaya kata-kata kita itu tidak mengguris orang. Kata-kata tu tak mengguris perasaan orang. Kadang-kadang mungkinlah kita niat nak bergurau je. Saya ada dengar satu kata-kata yang kalau saya dengar pun saya semua mengguris. Baru ni kita cuti raya Cina kan, tak? Jadi banyak kenduri. Banyak kenduri lah. Kebetulan kita pun berkesempatan pergi beberapa kenduri. Ada satu tempat kita pergi tu tuan-tuan. Biasalah waktu dia ada waktu kemuncak dia. Waktu kemuncak dia bila tuan-tuan pukul 12. Pukul 12, pukul 1. Time tu time orang ramai. Orang ramai mari ke ni. Kalau mari sekaligus berdemok. Waktu orang tengah lapar. Tengah hari. Jadi tuan-tuan bila pergi tu ada ramai orang kan. Jadi menyebabkan nasi tak ada. Nampak. Bila nasi tak ada ni, kita dengar kata-kata di kalangan
orang nak ambil nasi tu. Tapi mungkin niat dia nak bergurau kot. Dia kata, Allah mana nasi tak ada. Nah, kalau gini untung ni pergi Mekah balik hari ni, kata gitu. Mana? Kalau gini kau pergi Mekah balik hari. Tuan-tuan faham maksud dia? Maksudkan kadang-kadang ada orang setengah orang lah. Dia buat kenduri, dia ambil duit orang. Kalau orang buat kesyukuran, dia nak ambil duit. Kalau ada setengah orang, dia buat walimatul urus, dia ambil duit. Dia ambil. Jadi dia kata, kalau gini, untung lah gini. Nak nasi habis dah. Tuan-tuan, kalau saya jadi tuan rumah, saya pun berasa hati. Sebab apa? Bukan nasi tak ada, tuan-tuan. Nasi ada belakang. Tapi orang ramai. Sebab orang ramai mari berdebak sekali. Nasi ada belakang, dah nak akut lagi. Mungkin tuan rumah kurang bekerja. Kurang bekerja, dah nak akut belakang. Nasi banyak, lauk banyak lagi, dah nak ecer je. Dah nak transfer dalam bekas ni, tuan. Kita sepatutnya kalau tengok tak ada, mari kita pakat-pakat tolong lah. Kita tanya tuan, mau ni tak ada ni, ada gini, kita tolong. Begitu. Jangan cakap kata-kata yang boleh mengguris hati. Mungkin kadang-kadang niat kita nak gurau dia. Orang pergi kenduri kadang-kadang apa? Kadang-kadang ambil lauk daging kerah. Kerah. Oleh ada dia kata, daging ke lipat Jepun ni? Daging ke lipat Jepun, subhanallah. Kalau makan ni kau, biar cabut gigi. Lepas tu bila nak balik, jumpa member. Tanya, mana lauk apa? Lauk lipat Jepun. Tuan-tuan. Berasa hati tak? Kalau saya dengar, saya tuan rumah, saya berasa hati. Sayur apa? Sayur naka. Sayur naka putih, khas kekung. Nasi khatung. Air pula, air sirap ke air hujang? Nampak? Komen habis. Tuan-tuan, kalau kita ikut secara realitinya, kalau orang buat kenduri, sudah pasti saya yakin dan percaya tuan rumah akan berusaha untuk menghidangkan yang terbaik untuk tetamu dia. Betul tak, tuan? Kalau boleh nak makan makanan paling sedap kepada tetamu dia. Yang paling baik untuk tetamu dia. Tapi apakah daya, kadang-kadang berlaku perkara yang tidak dijangka. Maka tuan-tuan, dalam perkara itulah kita kena jaga tata susila kita. Jaga perkataan, kata-kata kita daripada mengguris perkataan, mengguris hati orang. Sebab tu kita kata kata-kata ni bahaya. Sama juga macam tadi. Aisyah kata Sofiah pendek. Kalau dengar biasa je gitu. Tapi tuan-tuan, Sofiah berasa hati. Bila Sofiah berasa hati, balik. Kemudian mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Aisyah kata ke aku. Aisyah kata ke aku. Sebab apa Sofiah derah berasa hati, tuan-tuan? Sofiah dia berasa hati sebab Sofiah ni dia adalah asal daripada hamba tawanan perang. Bila hamba tawanan perang ni, tuan-tuan, status darjat kedudukan dia rendah. Tak sama macam orang yang merdeka. Kita semua orang merdeka, bukan orang hamba. Orang hamba kedudukan dia rendah. Jadi menyebabkan Sofiah berasa rendah diri. Khabar kepada Rasulullah. Bila Rasulullah dengar gitu, Rasulullah pujuk Sofiah. Rasulullah kata, wahai Sofiah, jangan berasa sedih, la tahzani. Jangan berasa sedih dan jangan berasa rendah diri. Walaupun kamu tu dulu hamba. Kerana apa? Kerana abukan Nabi, wa ammukan Nabi, wa zawjukan Nabi. Tengok bagaimana Rasulullah pujuk Sofiah. Kata, Sofiah, jangan sedihlah. Ingat, kamu ni daripada keturunan yang baik. Ayah kamu Nabi. Siapa ayah dia? Iaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebab Sofiah ni daripada keturunan Bani Israel. Abukan Nabi, ayah kamu Nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa ammukan Nabi,
dan pak saudaramu Nabi juga, iaitu Nabi Harun alaihissalam. Dan hak paling penting sekali, wa zaujukan Nabi, suami kamu Nabi. Nampak? Mana Rasulullah pujuk Safiyah tadi. Nah, menyebabkan Safiyah okey kembali rasa tenang. Bila sudah pujuk Safiyah, kemudian Rasulullah pergi pula ke Aisyah. Nampak? Orang bini ramai kena gitu lah. Nak pergi ke Aisyah pula. Nabi kata, wahai Aisyah, betul tak kamu kata ke Aisyah ni gini. Betul tak kamu kata ke Safiyah ni gini. Nah, maksudnya kata Safiyah ni pendek. Aisyah kata, ya memang saya kata lah. Dan memang betul pun. Dan memang betul Safiyah pendek. Nah, saya bukan bawa benda salah. Benda betul. Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, kalaulah kata-kata kamu ini dicampur ke lautan, nescaya berubah seluruh air laut tadi. Nak khabar apa? Nak khabar betapa dahsyatnya kata-kata keji, kata-kata mengumpat. Nah, ngumpat lah tu. Ngumpat apa dia tuan-tuan? Ngumpat zikru akhuka bima yakrah. Kita sebut tentang perihal saudara kita, apa yang dia dengar, kalau dia dengar dia tak bahaya. Ngumpatlah tu. Walaupun perkara itu betul. Nah, biasa juga kita dengar orang cakap, kalau duduk kedai apa semua, dia kata, ustaz, bukan nak kata. Nampak? Nampak? Ustaz bukan nak kata dia ni memang gini-gini. Ngumpatlah tu. Nah, walaupun perkara tu betul. Kalau perkara tu tak betul, itu panggil fitnah. Nampak? Maka sebab itu kita kata tadi, orang yang masuk ke dalam syurga adalah orang yang qalbun salim. Orang yang tidak ada sebarang penyakit hati. Tidak ada dosa-dosa hati. Mata hati dia bersih. Hati dia suci. Barulah boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dia falsafah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, maka disucikan hati-hati Nabi dan dimasukkan ke dalam hati Nabi 6 perkara. Iaitu dimasukkan ke dalam hati Nabi Islaman, wa imanan, wa ilman, wa hikman, ilman, wa hikman, wa haliman, wa yaqinan. Ini perkara-perkara yang dimasukkan ke dalam hati Nabi. Masukkan berkenaan dengan Islam, masukkan iman, masukkan ilmu ke dalam hati Nabi, masukkan hikmah. Hikmah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini tuan-tuan satu martabat yang tinggi dalam agama, yang mana tidak dibincangkan pun dalam agama-agama yang lain. Allah Ta'ala sebut, yu'til hikmata man yasha, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Siapa yang diberi hikmah, Allah Ta'ala beri hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Maknanya tuan-tuan, hikmah ni dia lebih khusus daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu berhikmah. Tapi orang yang berhikmah sudah tentunya berilmu. Tu dia. Hikmah ni bijaksana. Bijaksana dalam menghadapi sesuatu situasi dan keadaan. Itu hikmah. Halim, hilman. Hilman ni tuan-tuan satu perasaan, satu akhlak yang budi pekerti dia lembut, luhur, halus. Yang mana lebih halus daripada sifat Al-Latif. Sifat Al-Latif ni maksudnya lembut juga, tapi Al-Halim ni lebih lembut lagi tuan-tuan. Sebab tu kita tengok apa yang orang kafir tidak buat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila mana Nabi semayang di Kaabah, orang kafir letak perut unta di atas belakang Nabi. Bila Nabi pergi berdakwah di Taif, anak-anak muda beratur di tepi jalan Taif, nak lempar batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sehingga Nabi berdarah, luka dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, Nabi tetap berlembut.
Sehingga turun malaikat Jibril minta izin dengan Nabi nak likut bumi Taif. Tapi Nabi kata jangan. Kerana mereka kaum yang tidak mengetahui. Mungkin akan keluar daripada sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nak khabar ini akhlak halim Nabi. Lembutnya Nabi SAW. Maknanya tak ada rasa nak balas dendam. Kalau kita, tuan-tuan, orang buat khianat pada kita. Jaga, aku balas lagi. Balas ingat sampai 7 keturunan ingat. Nah, itu kita lah. Tapi itu hebatnya Nabi SAW. Nah, kemudian bermulalah perjalanan Nabi SAW. Perjalanan Isra. Dan kita, kalau kita nak sebut perjalanan kisah ini terlalu panjang. Cuma kita nak sebut beberapa perkara yang penting. Di antaranya dalam perjalanan Isra. Mana ni baru Isra baru daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dah naik langit lagi. Dalam perjalanan itu Nabi singgah di beberapa tempat. Di antaranya di Tibah. Di Tibah dan beberapa tempat yang lain. Cuma nak disebut bahawa dalam kisah menyatakan ketika mana dalam perjalanan tersebut Nabi disapa ataupun ditegur oleh seorang perempuan muda yang cantik. Yang cantik yang menunjukkan perhiasannya. Dia kata, "Ya Muhammad, anzirni as'alaka." Wahai Muhammad, tunggu sekejap, aku nak tanya kepada kamu. Orang puan muda yang comel, cantik dan menunjukkan perhiasan gelang-gelangnya yang cantik. Tapi Nabi tak jawab. Intalik. Nabi terus berjalan. Nak diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dalam perjalanan lagi tiba-tiba disapa pula oleh seorang perempuan yang tua. Tadi muda, hari ni perempuan tua. Dia kata, "Ya Muhammad, anzirni as'alaka." Wahai Muhammad, tunggu sekejap, aku nak tanyamu. Tapi Nabi tak jawab juga. Nabi tak sahut juga panggilan orang muda, orang puan muda tua. Nabi tak jawab lagi. Sehinggalah malaikat Jibril tanya, "Wahai Muhammad, kamu tahu tak siapa tadi?" Nabi kata, "Allahu a'lam." Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kemudian malaikat Jibril kata, "Wahai Muhammad, tadi orang perempuan muda tadi yang cantik, yang menunjukkan perhiasan kepada kamu, itulah dia gambaran dunia dan seluruh isinya." Yang mana dunia ni khudrun wa hulwun. Dunia ini menghijau dan manis. Sedap, barang sedap tuan-tuan. Dunia ni barang sedap. Nak makan sedap, tidur sedap, main sedap, melancong sedap, sedap belaka. Yang mana kena dengan selera hawa nafsu. Malaikat Jibril kata, "Wahai Muhammad, kalau kamu sahut panggilan perempuan muda tadi, nescaya umat kamu akan hanyut dengan dunia." Umat kamu akan hanyut dengan dunia. Walaupun dalam keadaan begitu pun kita melihat ramai di kalangan umat Nabi SAW yang hanyut dengan dunia. Kemudian yang perempuan yang tua tadi, malaikat Jibril kata, "Wahai Muhammad, perempuan tua tadi, itulah gambaran berkenaan dengan umur dunia." Maksudnya apa? Dunia ini sudah terlalu tua. Disebut dalam riwayat itu, matang itu tuan-tuan, disebut menggunakan perkataan al-ajuzah. Al-ajuzah ni maknanya orang tua dah lalu lah. Kalau orang tua, kita panggil syekh. Syekh ni maksud orang tua lah. Tapi lepas syekh, ada pula selepas tu dia panggil syekhun kabir. Syekhun kabir ni tua dah lalu lagi lah. Orang peceng dah, lebih pada peceng. Lepas syekhul kabir dia panggil al-ajuz. Mana orang tua dah lalu lah. Mana nak khabar tuan-tuan, pada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, dunia ini sudah terlalu tua. Apatah lagi sudah berlalu dah kita di penghujung. Menunjukkan kita ni tuan-tuan semakin hampir pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW menyebut pun, "Inna bu'istu," aku ni saat aku dibangkitkan dengan hari kiamat, macam ni Nabi sebut. Di antara as-sababah wal wusta. Di antara jari telunjuk dan jari tengah. Makna ini jari telunjuk ni kebangkitan Nabi.
Nabi diangkat menjadi Rasul, dan jari tengah ini adalah hari kiamat. Maksudnya apa? Dekat sangat dah kita dengan hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, hari ni kita pada duduk bilang umur. Nah, tanya berapa dah umur? Umur 70 dah, 80 dah. Tapi tuan-tuan, kita membilang bilangan yang telah hilang, yang tak ada. Kita sebut tentang 70 tahun yang telah hilang, 80 tahun yang telah habis. Nah, umur berapa? 40 tahun tu maksudnya habis dah. Nah, hilang dah. Kita bercakap perkara yang telah habis. Jarang kita bercakap perkara yang masih berbaki. Nah, baki kita banyak mana lagi? Wallahualam tak tahu. Mungkin setahun dua lagi. Mungkin sebulan dua lagi. Mungkin beberapa detik lagi waktu yang tertinggal berbaki untuk kita. Maka itulah manfaat masa yang kita ada untuk dimanfaatkan. Nah, dan pengajaran sebenarnya terlalu banyak lagi peristiwa-peristiwa di dalam Isra' dan Mi'raj ini. Maka bersempena dengan kedatangan bulan Rajab ini, marilah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa yang besar ini, serta menggiatkan usaha amal kebaikan, ketaatan di dalam bulan Rajab ini. Sebagaimana kita nyatakan tadi, bulan Rajab adalah bulan untuk tuai, untuk semai benih. Nah, sebelum datangnya Ramadan, untuk kita menuai hasil-hasil ketaatan di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Taala, lemah kurang kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku ma sami'tu maqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا